Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma nawwil qulubana binuri hidayatik kama nawwaltal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwil qulubana, ya Allah, terangkanlah hati kami sebagaimana Engkau terangkan bumi yang gelap ini dengan cahaya matahari. Ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami pada hari ini, Engkau kumpulkanlah kami ke dalam syurga-Mu. Amin. Ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami pada hari ini, Engkau kumpulkanlah kami bersama baginda Nabi SAW. Amin. Ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami pada hari ini, Engkau kumpulkanlah kami di Telaga Kautsar dan minum daripada tangan baginda air Telaga Kautsar yang akan menghilangkan dahaga kami selama-lamanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, selalu je jawab salam ya. Saya teringat pesanan guru saya, almarhum Tuan Guru Ismail Kamus. Satu hari tu saya duduk dekat tempat adik-adik UTM ni lah, Talibul Ilmi. Sampai sekarang saya masih Talibul Ilmi. Talibul Ilmi ni maksudnya penuntut ilmu. Saya duduk dekat tempat tuan-tuan perempuan, duduk tempat orang yang belajar. Satu hari tu almarhum bagi salam, macam tuan-tuan jugalah. Kami jawab salam slow, lemah longlai, tak larat. Maka almarhum buat satu lawak. Dia kata apa? Kalau siapa jawab salam slow, lemah longlai, tak larat, itu tanda-tanda tak lama lagi nak meninggal dunia. Saya angkat tangan. Adik-adik kalau ada yang tak faham, angkat tangan, tak ada masalah. Sebab saya dulu angkat tangan. Saya kata, Ustaz, almarhum kan, Ustaz gurau ke betul? Dia kata, gurau dan betul. Kenapa tuan-tuan? Kenapa ibu? Pada lafaz salam, sin lam alif mim, itu adalah kata akar bagi agama kita. Sebab sin lam alif mim ditambah alif di hadapan adalah Islam. Salam adalah Islam. Sebab tu bila Nabi sampai ke bumi Madinah Al-Munarah, hadis yang paling masyhur dan sahih, Nabi kata apa? Asyus salam. Sebarkan salam. Kenapa? Salam ini adalah essence of our religion. Intipati agama kita. Islam satu-satunya agama. Bila bertemu dengan saudaranya, bertemu dengan Muslim yang lain, dia nak kebaikan kepada saudaranya. Islam adalah satu agama yang bila dia bertemu dengan orang lain, dia nak kesejahteraan kepada saudaranya. Ma makna salam? Apa makna salam, ibu ayah? Salam makna kesejahteraan, dan kesejahteraan ni hanya Allah boleh bagi. Siapa-siapa tak boleh bagi, melainkan Allah. Apa tu sejahtera, dik? Ni pelajar universiti dapat pointer for flat, sejahtera tak? Sejahtera, Masya Allah. Ni pelajar universiti dapat isteri soleha, soleha, oh seronok. So sejahtera tak? Sejahtera. Ibu ayah, Masya Allah, ada anak-anak qurratu a'yun, penyejuk mata. Itu kesejahteraan. Ada pemimpin masyarakat, Masya Allah, saya kagum bila dengar cerita tuan-tuan perempuan tadi berkaitan dengan pembinaan surau ini. Itu satu kesejahteraan. Ada ni anak-anak kita ni main-main dalam masjid, satu kesejahteraan. Mana dia nak bawa semua tu? Biarkan dia. Saya seling sejak teringat masa tu di Mekah Al-Mukarramah. Masa tu ada seorang budak macam ni lah, main-main tengah ceramah. Masa tu yang ceramah Imam Sudais. Tuan-tuan tahu berlaku tuan-tuan, Pak Gad tangkap budak. Budak tu macam belut. Dia keluar balik. Imam Sudais kata apa? Jangan kasar sangat. Biarlah ahli syurga main dalam taman syurga. Ni kan taman syurga. Biar dia main. Tapi jangan lebih sangat, dik. Saya watak utama. Tuan-tuan, patah balik salam tadi. Salam adalah doa. Saya musafir. Saya pula alhamdulillah Allah bagi kesempatan untuk jadi penceramah, pentausiah. Saya doakan tuan-tuan dapat kesejahteraan, yakni kebaikan di dunia dan kesejahteraan juga di akhirat insya-Allah. Tuan-tuan pula jawab salam sungguh-sungguh. Ni dua doa ni naik ke langit waktu hujan, waktu makbul. Saya pula musafir, makbul insya-Allah. Tuan-tuan pula doa ramai-ramai ni, kita tak tahu siapa yang makbul doa, naik ke langit insya-Allah, kesejahteraan tu turun. Panjang-panjang saya cerita ni nak suruh jawab salam kuat tu je. Siapa yang lepas saya panjang-panjang cerita ni masih jawab salam slow, insya-Allah 3 kali Jumaat. Gurau lah. Tuan-tuan perasan tak kenapa bagi salam sunat? Kenapa sunat? Apa maksud sunat, dik? Sunat apa maksud sunat? Try lah, jangan takut. Apa maksud sunat? Sebelum buat dapat pahala, tak buat
Tak dapat dosa, tak apa-apa. Tukar. Sebab tu kita tak rajin, tak semangat buat pahala sunat. Tak apalah. Buat dapat pahala, tak buat tak apa. Saya pernah pergi sekolah, ceramah 4 hari. Maksud 4 hari tu buat camping. 4 hari buat camping bang, 4 hari buat campsite. Malam pertama saya tak wajibkan adik-adik ni turun solat jemaah, tahajud. Qiyamul tak wajib. Saya kata siapa nak turun. Pahala Qiyamul ni banyak. Saya ceramah kelebihan Qiyamul. Ustaz tunggu pukul 5. Baik Ustaz. Alhamdulillah pukul 5 pagi. Seorang pun tak turun. Ya betul? Tak apalah saya nak tengok tu orang. Apa berlaku? Tuan-tuan perempuan, pukul 5 pagi tak turun, 5.30 turun yang muka-muka baik-baik ni. Pukul 6 semua turun Alhamdulillah. Lepas solat subuh, saya tanya, Dik, kenapa tak ada seorang pun turun pukul 5? Seorang jawab, alah Ustaz, Qiyamul sunat je. Tak nak? Sebab saya tak wajibkan, sunat je. Apa tu sunat? Buat dapat pahala, tak buat tak apa, tukar. Sunat buat dapat pahala, tak buat rugi. Jadi orang bagi salam. Kenapa wajib jawab salam? Sebab bila mana seorang lelaki, seorang muslim mendoakan kebaikan kepada muslim yang lain, kalau kita tak jawab sungguh-sungguh, seolah-olah kita tak nak kesejahteraan. Sebab tu wajib. Sebab seolah-olah berdosa kita bila orang bagi salam, orang nak kebaikan pada kita, kita kata, Waalaikumsalam. Panjang-panjang cerita, jawab salam kuat ya. InsyaAllah. Lagi sekali. Assalamualaikum. Sabar. Ya Allah, sabar. Ini semua takut mati betul ni ya. InsyaAllah. Bagi habis dulu sayang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah kita berkumpul hari ini di dalam surau, di dalam taman-taman syurga. Moga Allah Subhanahu wa taala kira ia sebagai kebaikan. Yang saya hormati, yang berbahagia, yang berusaha, Tuan Haji Syuhail atau Syuhir, Tuan Mat Jan, Haji Hud, Imam Farid, barisan kepimpinan, dan juga semua yang telah bertungkus lumus untuk mengadakan program hari ini. Tak dapat saya sebutkan satu persatu, tetapi ketahuilah Allah melihat setiap apa yang kita lakukan, insya-Allah. Dik, kamu sekarang umur berapa? Lebih kurang 19. Tuan Haji Mat Jan, umur apa? Lama dah ni, orang lama kita ni. Berapa umur? 57. Nampak macam 40 Masya-Allah. Saja. Tuan-tuan. Woi, terus tak bersandar. Tadi bersandar 57. 40 woi. Gini. Tuan-tuan, saya percaya kalau adik kita umur 19, masa sekolah menengah kamu dah sambut Maulidur Rasul, betul? Tiap tahun sambut Maulidur Rasul. Tuan Haji Mat Jan kita 57. Kalau balik umur 15, bererti dah sambut Maulidur Rasul 42 kali. Betul? Berapa kali kita sambut Maulidur Rasul? Banyaknya. Dan kenapa kita masih lagi sambut sekarang? Sebab apa tuan-tuan perempuan? Para ulama buat program Maulidur Rasul sebab lemahnya kita. Kenapa saya kata lemah? Kita memerlukan satu hari untuk mengingati Nabi, sedangkan Nabi tidak pernah lupa tiap malam mengingati kita. Tapi kenapa ulama buat juga walaupun setahun sekali? Sebab para ulama tahu lemahnya iman kita, lemahnya iman umat akhir zaman. Mereka punyalah tak tahu dan tak kenal Nabi mereka. Tak percaya? Jom saya tanya satu soalan. Kalau tuan-tuan boleh jawab, bererti tuan-tuan telah melalui Maulidur Rasul yang cukup baik. Apa soalan dia? Ni soalan tuan-tuan ditanya kepada saya oleh seorang pelajar. Tapi soalan ini sampai mana-mana saya bawa nak membuktikan berapa kenal kita dengan Nabi. Tak percaya saya tanya? Apa soalan dia Ustaz? Siapa lagi handsome? Nabi Muhammad atau Nabi Yusuf? Iya ke Nabi Muhammad? Nabi Yusuf? Nabi? Kenapa Nabi Muhammad? Kenapa Nabi Yusuf? Kata Nabi Yusuf, kenapa? Main teka Nabi Muhammad. Sebab apa? Soalan objektif. Cuba soalan subjektif, boleh jawab tak boleh? Itu baru soalan mana lagi handsome? Nabi Muhammad, Nabi Yusuf. Minta maaf saya kata. Terima kasih. Belum lagi saya tanya, sebenarnya ni tanya pelajar sekolah menengah. Bila sebenarnya angkat tahiyat? Masa at-tahiyatul ke? Masa asyhadu alla ke? Masa illallah? Iya asyhadu alla. Iya ke? Mazhab Syafi'i ni? Engkau macam tak confident je? Kenapa saya saja tanya ni? Bukan saya nak cari salah, tapi nak bagi tahu lemahnya iman dan Islam kita. Kadang-kadang soalan begitu mudah kita tak mampu nak jawab. Mana lagi handsome, Nabi Muhammad atau Nabi Yusuf? Ada yang kata Nabi Muhammad.
Kalau Nabi Muhammad, kenapa tak ada kisah perempuan terpotong jari melihat Nabi Muhammad? Nabi Yusuf punya handsome, terpotong jari melihat Nabi Yusuf, betul? Sekarang siapa lagi handsome? Nabi Muhammad atau Nabi Yusuf? Nabi Yusuf pula. Tuan-tuan yang saya kasihkan Allah Subhanahu Wa Taala, bererti kita risau dengan agama kita, Islam kita, Islam yang bermusim. Bermusim bagaimana? Bila musim Maulid, alhamdulillah kita sambut, tapi jangan berhenti pada waktu ini sahaja. Maka para ulama bila buat majlis, dia pecah kepada 3 bahagian. InsyaAllah saya akan pergi 3 bahagian. Bahagian pertama, mengenali Nabi secara fizikal. Bahagian kedua, mengenali Nabi melalui akhlaknya. Dan bahagian ketiga, apa sunnah yang patut kita lakukan supaya lengkap majlis ini, majlis maulid. Maka kita mulakan dengan mengenal Nabi melalui fizikal. Tuan-tuan, kalau nak kenal Nabi dengan fizikal, adik-adik nak kenal Nabi dengan fizikal, letak dalam hati, letak dalam tekad, aku sebelum meninggal, aku sebelum mati, aku nak khatam satu kitab namanya Syama'il Muhammadiyah. Kitab Syama'il Muhammadiyah ni, kalau panggil seorang ustaz ceramah seminggu sekali, insya-Allah 2 tahun habis, insya-Allah. Oh ustaz, lama 2 tahun. Nak laju-laju gimana? Relax, slow steady. Tapi jangan panggil Piyu Rahmat. Nanti hujan lagi. Hujan rahmat. Tuan-tuan, cari seorang ustaz. Jangan cari ustaz famous. Kita kadang-kadang silap bila kita hanya cari ustaz famous. Tak apalah, setahun sekali panggil saya okey ya. Tapi kita jangan pandang enteng, jangan pandang rendah pada orang-orang yang barangkali tidak ada follower, tidak ada view YouTube-nya. Sedangkan mereka inilah permata dalam ummah. Mereka mengajar dengan ikhlas. Mereka tak harapkan apa-apa. Mereka hanya harapkan redha Allah. Cari seorang ustaz. Ustaz boleh tak mengajar Syamil Muhammadiyah? Tu, masjid kamu UTM. Masjid UTM. Pergi jumpa ustaz. Ustaz, Piyu Rahmat cakap. Sebut nama saya. Ustaz Rahmat cakap. Nak minta ajar tolong 3 tahun degree kan? Dapat habis kitab Syama'il Muhammadiyah, kamu akan kenal Nabi. Sebab dalam Syama'il cerita pasal Nabi. Nak jawab soalan mana lagi handsome, Nabi Muhammad atau Nabi Yusuf? Tahu kisah Nabi Yusuf? Tahu. Seorang geleng saya cerita. Ada yang geleng. Tak apa, saya cerita. Jangan malu bang. Nabi Yusuf punya handsome seorang perempuan dalam Quran namanya Imra'atun Nisa, ataupun dalam Israiliyat namanya Zulaikha. Dia punya seronok dengan Nabi Yusuf, punya cantik, punya segak Nabi Yusuf, dia goda Nabi Yusuf. Tapi dia mulakan godaan itu dengan mulut dahulu. Contoh je lah, dia nampak Nabi Yusuf handsome, dia mula panggil Abe. Dia panggil lembut-lembut lah, Abe. Tapi Nabi Yusuf sebut satu perkataan yang adik-adik kita semua kena belajar. Inni akhafullah. Apa tu inni akhafullah? Sesungguhnya aku takut akan Allah. Oh, malu Zulaikha. Malu Imra'atun Nisa. Bila mula malu, dia mula agresif. Tadi panggilan saja, sekarang mula body contact. Mula pegang, mula sentuhan. Nabi Yusuf lari, tertariklah baju belakang Nabi Yusuf, terkoyak. Adik-adik, tuan-tuan perempuan, selingan kejap. PDRM Malaysia, Polis Diraja Malaysia, antara top 10 terbaik dunia tau. Sebab tu Mossad pun kalah dengan kita. Ada orang gelakkan, apalah Mossad tak pandai. Dah, Malaysia punya PDRM bagus. Sebab tu tuan-tuan kena sedar satu hal, PDRM kita terbaik 10 dunia. Cuma sebab kita tak ada filem yang mengangkat PDRM. Sebab orang kalau dia kata bagus ni, contoh macam Pascal. Pascal kan? Filem Pascal keluar, tuan-tuan tahu berlaku 40% kenaikan kemasukan ke dalam TLDM. Kita sayangnya filem kita untuk polis kurang. Yang betul-betul power lah, kurang. Yang ada gerak khas. Redha je lah tuan-tuan. Galak main misai. Masya Allah. PDRM kita bagus. Tim paling bagus PDRM adalah tim forensik. Rupa-rupanya 2000 tahun sebelum ini telah ada namanya ilmu forensik. Bila Yusuf AS dimasukkan ke dalam penjara, dibuktikan Yusuf tidak bersalah kerana ada koyakan daripada belakang. Ni forensik. Kalau siapa yang bercita-cita nak jadi penjenayah, lepas tengok cerita filem-filem, bawa bertenang. Sebab apa? Jangan ingat kita cerdik, ada orang lagi cerdik. Apa berlaku? Nabi Yusuf dibuktikan tak bersalah sebab koyak belakang. Kalau dia nak merogol, koyak depan. Belakang maksudnya dia ditarik. Maka tersebarlah cerita seluruh Mesir bahawa Zulaikha perempuan jahat, perempuan jalang. Zulaikha malu. Apa Zulaikha buat? Zulaikha buat minum petang high tea. Buat minum petang, nak apa? Nak bela diri dia. Maka dia panggil semua perempuan-perempuan yang cakap buruk pasal dia. Perempuan-perempuan influencer, perempuan-perempuan TikTokers, perempuan-perempuan Instagram, panjang, banyak lah.
Duduk ramai-ramai, minta Yusuf lalu. Kenapa? Ni namanya normalisasi dosa. Dia nak cakap dekat perempuan-perempuan tu, korang kutuk aku sebab suka kat Yusuf. Nah, biar Yusuf lalu. Baru korang tahu betapa hebatnya wajah Yusuf. Entah-entah korang akan lebih teruk daripada aku. Tuan-tuan berlaku, tuan-tuan. Yusuf lalu seorang perempuan tengah potong rumman. Rumman ni apa? Delima. Tengah potong delima, terpotong jarinya melihat kehansaman Nabi Yusuf. Apa kata Imam Asqalani? Bawa perempuan yang sama terpotong jari melihat Nabi Yusuf. Imam Asqalani kata, bawalah perempuan yang sama terpotong jari melihat Nabi Yusuf, bawa bertemu Nabi Muhammad. Kalaulah dia melihat Yusuf terpotong jari, jika dia melihat Muhammad, akan terpotong hati-hatinya. Wah. Dah ada jawapan subjektif. Betul? So, siapa lagi handsome? Nabi Muhammad, Nabi Yusuf? Nabi Muhammad. Tapi soalan ketulusnya, kan soalan kalau exam A, 1, 2 kan? Soalan 2 berkait dengan A kan? Kalau betul Nabi Muhammad lagi handsome Nabi Yusuf, tapi kenapa Nabi Muhammad tak ada orang terpotong jari? Ada ke tuan-tuan tengok dalam sirah lukanya orang melihat wajah Muhammad? Tak ada. Kenapa? Kita pergi. Ada seorang sahabat Nabi nama Jabir bin Samurah. Jabir bin Samurah ni dia duduk dekat atas bumbung. Bumbung orang Arab dia tak macam kita, sengit macam ni. Ni nama dia perabung 5. Rumah orang Arab rata sebab apa? Sana jarang hujan. Tuan-tuan, saya bawa seorang syekh daripada Jordan, nama dia Syekh Salah. Ni selingan Dia kata negara kau ni jannah, syurga. Saya bawa dia pergi Tasik Dengeh. Jannah, syurga. Saya kata kenapa syekh? Air begitu banyak. Air begitu banyak. Dia kata air begitu banyak. Udahlah dia tahulah Tasik macam mana. Bila kan Tasik kan best tuan-tuan. Mandi pada kan kalau kita mandi laut kan masin. Mandi Tasik seronok lagi lah. Dia kata jannah banyak air. Yang kedua, negara kau ni banyak hutan. Banyak hutan. Negara aku tanam pokok jadi kayu. Kering. Negara kau tanam kayu jadi pokok. Pucuk ubi. Dia tanjung. Hebat negara kau. Yang ketiga dia kata apa? Negara kau aku seronok hujan. Sebab tu bila hujan, janganlah kutuk hujan. Sebab ada negara-negara yang memerlukan sangat hujan. Patah balik cerita. Arab tak ada banyak hujan. Jadi bumbung rumah dia lepeh, rata. Malam-malam mereka duduk silang panggung ke atas bumbung. Sebab apa? Nak dapat kesejukan. Dulu mana aircon? Duduk atas rumah, sejuk. Nanti baru turun, tidur. Jabir bin Samurah tengah sila panggung dekat atas, dia pandang bulan purnama, dia nampak cantik bulan purnama. Maka Jabir bin Samurah turun. Nak turun, dia nampak Rasulullah tengah pakai baju warna merah. Cuma merah Rasulullah bukan merah terang macam ni. Merah Rasulullah adalah merah merun. Bolehlah bang, macam abang. Tapi dia terang sikit lagi. Rasulullah punya merah merun. Ni merah ni adalah merah kesukaan Sayyidina Hasan dan Husain, merah terang. Pendekkan cerita, turun pandang Jabir bin Samurah pandang Rasulullah. Dia pandang bulan purnama, dia kata, "Ya Rasulullah, wajahmu lebih indah daripada bulan purnama." Sambunglah, itulah jadi qasidah. Ya Badratim, ya Badratim, wahai purnama, wahai purnama. Sebab apa? Wajah Rasulullah dibandingkan dengan purnama. Maka ulama jawab, kenapa Yusuf terpotong jari, orang pandang Muhammad tak terpotong jari? Kenapa? Cantik, indah si Yusuf seperti matahari. Teriknya dia membakar diri. Tetapi Muhammad cantik indah seperti purnama, membahagiakan jiwa. Faham tak Miza? Tu jawapan nombor 2A. Berarti apa? Walaupun betul Nabi Muhammad lebih handsome, tapi handsome dan keindahannya tidak memakan diri orang yang memandang. Masya Allah. Ini Rasulullah. Berarti bahagian pertama kita cerita handsome-nya Nabi Muhammad. Sebab apa? Sebab Nabi memang diceritakan handsome. Kenapa? Sebab tak nak kalau Nabi, bukan Allah tak adil, orang tak handsome tak boleh jadi Nabi. Tapi memang sengaja syarat Nabi-Nabi ini handsome sebab tak nak dikutuk. Bayangkanlah Nabi telinga capang, berdakwah, bertakwalah pada Allah, diam capang. Jadi sengaja indah. Sebab tu tuan-tuan, di Selangor, kawasan, alamak ada live, tak apalah cerita, Gombak kawasan paling banyak mengaku Nabi. Tapi yang mengaku Nabi ni awal-awal tertolak. Sebab apa? Semua muka pecah rumah. Muka pecah rumah. Betul ni? Macam mana nak mengaku Nabi? Sedangkan syarat pertama, yakni fizikal lawa ataupun indah itu adalah prasyarat. Sebab apa? Sebab nak mengatakan ciptaan Allah begitu indah. Tapi
Nabi yang begitu indah, begitu cantik, begitu lawa, tidaklah Nabi berkawan hanya dengan orang yang cantik rupanya. Kenapa? Sebab Nabi nak bagi tahu pada kita, bukan rupa paras yang paling penting, tetapi hati budi. Sebab itulah kalau nak faham benda ni, saya tunjukkan botol lain ni. Tuan-tuan, botol lain ni, kalau kat luar berapa harga dia bang? RM1. Botol yang sama, contohlah, kita seal balik, buang dia punya logo, sekarang air dia air gas, Coke, ataupun 100 plus. Berapa harga dia sekarang? RM2. Botol yang sama, tak ada air 100 plus, tak ada air Coke, tukar dengan air jus, Minute Maid Pulpy, Tropicana Twister. Berapa harga dia sekarang? RM3, RM4. Botol yang sama, harga berbeza. Bilik yang sama, harga berbeza. Trivago. Botol yang sama, harga berbeza. Kenapa? Sebab botol ke? Sebab label ke? Sebab air ataupun isi. Begitulah insan. Cantik macam mana pun wajahnya. Putih ke? Flawless ke? Hidung mancung ke? Hidung jambu ke? Telinga capang? Tak kisah di sisi Islam. Sebab itu orang yang paling rapat dengan Nabi adalah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah hitam tuan-tuan. Tapi jangan pandang kawan kita yang kita panggil Pak Tam hitam. Hitam orang Melayu tak sama hitam macam orang Afrika. Orang Afrika punya hitam tinted 100%. Tak lepas JPJ tuan-tuan. Orang Afrika tak marah saya insya-Allah. Okay. Ya Allah, hitam mereka Masya Allah. Dan itu bukan satu penghinaan untuk mereka. Bukan satu penghinaan. Sebab apa? Mereka bangga sebab mereka adalah keturunan Bilal. Yang bila mana orang semua meninggalkan Bilal, semua orang meninggalkan Nabi, tapi mereka tetap bersama Nabi dan juga Bilal. Sebab tu tuan-tuan, dalam sirah Nabi solat, Allahu Akbar, Nabi masuk syurga kak, Nabi bunyi tapak kaki Bilal, Nabi dengar. Bererti Bilal dalam solat pun ikut Nabi dalam syurga. Punya besar dan tinggi kedudukan Bilal. Tuan-tuan, apa yang ada pada Bilal? Bilal tak ada wajah yang cantik, yang indah. Bukan saja hitam, tapi orang pernah panggil Bilal adalah kepala kismis. Kenapa kismis? Pernah makan kismis tuan-tuan? Kan belekuk kepala dia, berarti wajahnya tidak mulus. Udahlah hitam. Kita kata minta maaf sebutlah. Ni, belopak. Nak kata apa? Tak handsome. Tetapi Bilal bin Rabah ada tempat yang special di sisi Nabi. Sebab apa? Dia bersama dengan Nabi tak kala orang lain meninggalkan Nabi. Ni Bilal. Saya selingan sikit Tuan-tuan nak tahu tak? Bilal punya suara bukan sedap. Saya ya Ustaz. Yang kita punya Bilal muazzin lah kita sebut. Muazzin kita duk azan itu adalah suara ataupun lenggok Abdullah ibnu Maktum. Nabi ada dua muazzin. Muazzin Nabi ada dua, Abdullah ibnu Maktum dan juga Bilal bin Rabah. Abdullah ibnu Maktum tu yang sedap. Allah. Yang lenggok-lenggok. Bilal tak lenggok. Bilal punya, saya letak tepi mic Saya try Allahu Akbar. Kenapa Bilal punya suara tak dilenggok? Zaman tu mana ada mic. Panggil orang untuk azan perlukan suara paling lantang. Apa saya nak cakap ni? Tuan-tuan kalau ada anak, ada orang muda macam ni, jangan malu nak jadi muazzin. Oh, suara saya tak sedap Ustaz. Asal kuat. Tapi jangan ambil maghrib Maghrib bagi yang sedap. Ambillah Zuhur, Asar. Tapi paling best yang suara tak sedap ni, subuh. Baru orang bangun. Kan? Baru bangun. Lagi-lagi jenis yang suara seram. Allah. Orang faham loh. Dah sungguh. Tuan, Bilal bin Rabah, suara tak sedap, wajah tak handsome. Tapi apa yang ada pada Bilal? Ni yang Nabi nampak. Apa berlaku? Masa Abdullah ibnu Maktum dan juga Bilal jadi muazzin, jadi azan, tukang azan, mereka akan azan subuh kan 2 kali. Subuh azan 2 kali. Oh, Malaysia tak buat. Tak apalah. Sebab kita tak nak ganggu orang tidur. Pendekkan cerita, kalau kita pergi Madinah, pergi Mekah, jangan terkejut. Tiba-tiba azan 2 kali. Ada kawan saya, pergi buat jemaah haji. Azan pertama, solat subuh dah dia. Awal sangat dia. Tapi nak bagi tahu, tak apalah, ada 2. Pendekkan cerita, apa berlaku? Abdullah ibnu Maktum dah azan, datang seorang lelaki. Lelaki ni siapa? Fulan bin Fulan. Maksudnya punya tak famous. Datang jumpa Nabi, kata, "Ya Rasulullah, izinkan aku jadi muazzin." Rasulullah kata, "Kau ini adalah hak Bilal. Kalau kau nak minta pada Bilal." Bilal kata, "Azan, tafadhal, silakan." Apa berlaku?
Laki ni azan sedap, orang menangis dengar sedap. Sedap betul. Apa berlaku tuan-tuan? Waktu syuruk habis waktu solat, turun Jibril alaihissalam. Ya Rasulullah, hari ni kamu semua tak solat subuh ke? Kenapa Rasulullah kata? Biasanya azan Bilal akan sampai ke Arash. Hari ni tak sampai. Oh, hari ni bukan Bilal yang azan. Tapi tuan-tuan apa berlaku? Baru kita tahu. Walaupun Bilal tak ada wajah yang kacak, tak ada kulit yang mulus, tak ada suara yang sedap, tapi Bilal ada hati yang ikhlas. Hati yang ikhlas, ini yang buat kita dekat dengan Allah. Sebab tu tuan-tuan perempuan, kita kena ajar diri kita ikhlas. Dan yang bercakap ni lah paling susah nak ikhlas. Tuan-tuan datang sini, insya-Allah. Sebab apa? Sebab Nabi. Tuan-tuan datang sini sebab apa? Nak majlis ilmu. Saya datang kena betulkan hati. Saya datang barangkali bukan sebab nak jumpa tuan-tuan, sebab nak fulus. La fulus fi kulli manfus. Saya kena ajar diri saya ni. Oh, berapa bayaran ustaz? Sebab tu saya tak nak tanya. Saya tak tanya. Bagi banyak alhamdulillah, bagi sikit tak datang lagi, tu je. Gurau. Tuan-tuan yang saya kasih kepada Allah, ikhlas benda susah. Tapi Nabi dengan para sahabat ada ikhlas. Inilah isi yang paling penting. Isi yang paling penting ikhlas. Kan dengar kan hadis innamal a'malu bin niyat. Oh, hafal. Tapi tuan-tuan tahu tak kenapa asbabul wurud? Asbabul wurud ni apa? Sebab Nabi cakap. Nabi takkan cakap sia-sia. Nabi kalau bercakap mesti ada sebab. Kalau ayat Quran turun, asbabun nuzul. Nuzul tu turun, asbabun nuzul. Asbabul wurud, kisah di sebalik Nabi cakap. Asbabul wurud dia kenapa bang? Zaman tu semua orang pergi hijrah. Ada seorang perempuan cukup lawa nama Ummu Qais. Ummu Qais punya lawa, masa dia nak hijrah, dia kata siapa yang nak kahwin dengan aku, ikut aku pergi hijrah. Tak ramai yang mampu, tapi ada seorang lelaki ikut Ummu Qais pergi hijrah. Sampai Madinah dia nak claim yang dia nak kahwin dengan Ummu Qais. Ummu Qais okey. Tapi Nabi tahu dan Nabi kata apa? Barang siapa yang berhijrah kerana wanita, dia hanya mendapat wanita itu. Barang siapa yang berhijrah kerana Allah Rasul, dia akan mendapat Allah dan Rasul. Ni teguran untuk kita bab ikhlas. Tapi tak apa, ikhlas ini untuk dilatih. Untuk dilatih. Kena sentiasa buat. Kena sentiasa cuba buat sampai kita dengan amalan tu jadi sebati. Apa tu ikhlas? Apa tu istiqamah? Istiqamah dan ikhlas ni kita buat amalan tu sampai kita dengan amalan tu sebati. Apa tu amalan tu sebati? InsyaAllah kita sambung minggu depan. Dah bunyi. Kita bagi laluan muazzin azan dulu. Oh, ni muazzin kita. Ni Abdullah Ibn Maktum ke bila? Marah dia. InsyaAllah. Kita bagi laluan, tak ada masalah. Bismillah. Jawab azan tuan-tuan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
La haula wala quwwata illa billah. لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد رسول الفضل والذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Tuan-tuan, sebenarnya kita dah di bab ataupun di bahagian kedua. Kita cerita tadi bahagian pertama tentang fizikal Nabi. Dan seperti mana saya sebut, untuk tuan-tuan, puan-puan, ibu kakak, adik sekalian, nak lebih kenal Nabi, kena baca kitab Syama'il Muhammadiyah. Dalam Syama'il ni, punya detail cerita pasal Nabi, sehingga kan uban Nabi ada berapa pun kita boleh tahu. Tapi kenapa tidak boleh dilukis wajah Nabi? Sebab nak mengelak fitnah. Sekarang berlaku fitnah paling besar kepada Nabi Isa AS, ataupun bagi agama Kristian mereka manggil Jesus Christ. Orang yang sama, Ustaz, orang yang sama, tapi kita tak setuju dengan mereka mengangkat menjadi Tuhan, itu saja. Kita setuju bahawa Nabi Isa itu adalah Nabi kita, bukan Tuhan. Apa berlaku? Sekarang tuan-tuan, orang-orang di Afrika dan di Korea, mereka tak setuju lukisan Jesus Christ yang banyak ada di lambang salib. Bagi mereka itu mengagungkan orang kulit putih. Maka mereka melukis pula sekarang Jesus Christ daripada segi fizikal orang Afrika dan juga Korea. Jenuh tuan-tuan. Bergaduh. Jesus Christ orang ni mata sepet. Jesus Christ sana tinted 50%. Yang ni putih melepak. Masalah. Dan kenapa tidak boleh dilukis wajah Nabi? Kena ajar anak-anak. Kadang-kadang kita fikir, kenapa tak ada wajah Nabi? Kenapa kita tak boleh agak-agak? Dah tahu dah dalam kitab Syama'il? Sebab tak ada tangan, tak ada teknologi, tak ada artificial intelligence, tak ada apa sahaja perkara atas muka bumi ni yang dapat mencerak keindahan Nabi. Dia macam ni lah tuan-tuan. Saya sekarang pakai iPhone, bukan sebab kaya. Tapi sebab saya tak pandai ambil gambar. Bagi saya ambil gambar paling mudah iPhone lah. Lepas tu dia tak banyak button. Pendekkan cerita, saya pakai iPhone. Saya nak cerita apa? Saya pergi ke Sudan, Afrika. Di Sudan ada piramid. Oh, rupanya bukan di Mesir saja piramid. Sudan juga ada piramid, tapi piramidnya kecil-kecil. Saya keluarkan handphone saya, masa tu saya pakai iPhone 11. Saya ambil gambar, demi Allah, dengan mata saya tengok, dengan handphone, berbeza. Sebab itulah, tidak ada gambar, tidak ada kamera. Sebab apa? Tak mungkin dapat menyamai dan atau kita kata mencerap keindahan wajah Nabi SAW. Sebab tu diharamkan orang melukis wajah Rasulullah. Patah balik, dalam kitab Syama'il akan cerita detail pasal Nabi, belajarlah. Kenapa saya cerita pasal banyak kali kitab Syama'il? Sebab tak cukup kita mengenal Nabi hanya melalui kuliah umum macam ni. Kena letak dalam kitab ataupun bagi habis silibus. Kamu kan belajar ni setelah silibus. Silibus nak kenal Nabi, yang pertama adalah Syama'il. Contoh dalam kitab Syama'il bagi tahu, umur Nabi 40 lebih masa tu. 40 lebih, 44, 45. Tetap juga badan Nabi ni rata. Nabi tak badan ketak-ketak. Kalau ketak-ketak, maksud ketak-ketak faham? Bodybuilder. Kalau badan ketak-ketak susah kita nak follow. Tapi yang boleh kita follow, Nabi ni kurus tapi perkasa. Badannya rata. Saya muhasabah juga ni, Masya-Allah. Sebab apa? Dalam kitab beritahu dicurahkan air pada badan Nabi, turun direct. Maksudnya ratanya. Kita tu kalau turun air tu dia pusing, tak jumpa jalan keluar, Masya-Allah. Dia tak jumpa jalan keluar tu.
Dan dalam kitab Syama'il akan bagi tahu macam mana bentuk rambut Nabi. Oh, sekarang budak muda kata kami sengaja pakai rambut panjang. Sebab apa? Nak ikut cakap Nabi, nak ikut Nabi rambut panjang. Dia tak baca dalam Syama'il yang menceritakan macam mana Nabi rambut pendek juga. Jadi ada macam mana Nabi punya baju, Nabi kesukaan Nabi makan apa. Dalam tu ada dalam Syama'il. Itu bab yang pertama. Bab yang kedua, kalau nak kenal Nabi daripada segi akhlak, cari kitab namanya Ar-Rahiq Al-Makhtum. Ar-Rahiq Al-Makhtum ada bahasa Melayu, Kak. Boleh cari di kedai buku. Ar-Rahiq Al-Makhtum, terbitan JAKIM. Jangan cari terbitan lain. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Saya tak jual buku. Cari sendiri. JAKIM. Ar-Rahiq Al-Makhtum, tak payah minta ustaz ajar. Baca sendiri. Sebab dia buku sejarah. Baca, hari ni baca 2 muka surat. InsyaAllah kita akan lebih kenal Nabi. Sebab apa? Dia menceritakan sirah. Dan sirah Nabi ada 3 hari ni saya nak cerita yang akan menunjukkan kualiti Nabi. Tadi kita dah cerita bab ikhlas. Maka tak ada orang boleh lawan ikhlas Nabi dan juga para sahabat. Tapi mari kita pergi tuan-tuan. Apa 3 sirah yang insyaAllah boleh tambahkan iman kita? Yang pertama tuan-tuan, sirah yang dekat dengan hati saya adalah sirah bagaimana Nabi tiap malam tahajud. Satu hari itu Nabi menangis, banyaknya Nabi menangis sehingga apa? Basah janggut Nabi. Kemudian Nabi doa. Aisyah tak solat sekali dengan Nabi. Aisyah ni nak cerita sikit, isteri Nabi ni unik dik. Ada yang koprat macam Khadijah. Ikut selera masing-masing lah. Sebab apa? Nabi, isteri Nabi beza-beza karakter. Sebab nak bagi tahu pada kita, adik-adik dah kahwin nanti insya-Allah satu hari nanti kan. Isteri kita perangai macam mana pun kena sabar. Sebab Nabi kita ada belas isteri, Nabi sabar dengan setiap karenahnya. Bukan Nabi banyak isteri tu nak suruh kau kahwin ramai, bukan. Bukan sebab Nabi tak kahwin, poligami sehinggalah Khadijah meninggal dunia. Kalau kita rasa bahawa Nabi kahwin ramai sebab nafsu, tidak, tutup mulut orientalis barat. Nabi kahwin ramai itu semuanya adalah janda ataupun balu perang, kecuali Aisyah. Kalau Nabi kahwin sebab rupa paras, tidak, bukan semua isteri Nabi itu lawa. Tidak. Tapi karakter berbeza-beza. Ada yang korporat macam Khadijah. Tahu korporat? Saya kerja dengan Waqaf An-Nur Corporation. Bos saya perempuan, tuan-tuan. Oh, dia tak main perasaan walaupun lawa. Ustaz boleh buat tak Ustaz? Macam ni, macam ni, macam ni. Okey Ustaz. Okey, baik nanti saya nak tunggu update Straight. Korporat. Tapi ada isteri Nabi Khadijah. Khadijah ni jadi manja. Abang. Gelak kau. Terkejutlah tu. Nak kata apa? Ya, isteri Nabi seorang nama Aisyah, happy go lucky. Nabi solat, dia tak solat, dia tengok Nabi solat. Rupanya ada hikmah bila dia tengok Nabi solat, maka diriwayatkan hadis. Dia tengok Nabi tidur macam mana, dia tengok ya Aisyah. Nabi solat tahajud, dia tak ni. Yang jenis lagi sahabat isteri Nabi seorang tu nama dia Safiyah. Safiyah ni jenis princess. Nabi kalau nak rasa layanan diraja, Nabi akan pergi rumah Safiyah. Belakang rumah Safiyah tu ada madu, ada taman, Nabi akan duduk situ. Ni Safiyah princess. Memang dia pun princess. Dia adalah puteri kabilah Safiyah. Tahu princess? Let it go. Aduh. Princess. Nak kata apa? Isteri Nabi berbeza-beza, tapi nak fokus Aisyah tadi. Satu hari Aisyah tengok Nabi tengah solat. Aisyah nampak Nabi doa, dan Nabi nampak Aisyah doa, Nabi sambung doa. Dengar tuan-tuan, yang pertama Nabi kata apa? Ya Allah, kasihi, sayangi Aisyah. Ya Allah, kasihi, sayangi Aisyah. 3 kali. Ya Allah, kasihi, sayangi Aisyah. Apa berlaku? Aisyah menari happy. Aisyah happy go lucky, menari. Ya Allah, Nabi doakan aku. Happy. Nabi kata, wahai Aisyah, kau seronok dapat doa begitu. Seronok ya Rasulullah, aku tahu engkau tak doakan isteri yang lain macam ni. Dia rasa dia lebih. Apa kata Rasulullah? Wahai Aisyah, tiap malam aku doa-doa yang sama untuk umat aku. Ya Allah, kasihi, sayangi umatku. Bererti apa adik-adik? Sayang-sayang Nabi pada isteri, Nabi tak berdoa banyak seperti mana Nabi doa untuk umat. Aisyah dapat sekali doa happy. Kita tiap malam didoakan Nabi. Ini Nabi dengan umat, macam mana Nabi lebih pada umat? Setiap Nabi ada doa mustajab. Setiap Nabi ada satu doa yang Allah takkan tolak. Para Nabi terdahulu, kaum Nabi Lut,
kaum Nabi Nuh, kaum Samud, mereka semua telah digunakan, Nabi-Nabi mereka menggunakan doa yang mustajab itu untuk Allah turunkan keputusannya kepada umatnya. Nabi ada tak peluang nak turunkan keputusan? Ada. Sirah yang kedua, peristiwa Taif. Yang dah pernah dengar, ulang lagi supaya kita sedar betapa sayang Nabi pada kita. Tuan-tuan, satu hari Nabi dah rasa dah kena cari tempat lain. Kenapa dah rasa kena cari tempat lain? Sebab Sumayyah dah syahidah. Sumayyah dah meninggal dunia sebab mempertahankan agama. Abu Bakar As-Siddiq kena pukul, tuan-tuan. Berdarah pipi Abu Bakar As-Siddiq. Para sahabat lain semua dah kena sakit. Bilal bin Rabah, Ahad. Maka Nabi keluar dengan anak angkat Nabi, Zaid bin Harithah. Keluar nak pergi Taif. Kenapa Taif? Ini kalau baca Rahik Al-Maktum, kita akan tahu kenapa Taif. Rupa-rupanya atuk Nabi Abdul Muttalib dan ayah Nabi Abdullah adalah seorang pedagang yang dihormati. Abdul Muttalib kaya. Ramai orang ingat Nabi tak kaya. Nabi kaya sebab keturunan Nabi kaya-kaya. Cuma kenapa Nabi miskin? Sebab bila Nabi dapat wahyu, Nabi tak nak dah dunia ni, Nabi nak akhirat saja. Tu beza dia, tuan-tuan. Patah balik cerita, berapa kaya Nabi? Oh, tuan-tuan, Nabi kaya. Saya main cerita. Abdul Muttalib, kalau jemaah haji datang, masa tu Mekah kan tentera Abraha datang, kan atuk Nabi yang menjadi, kita bahasa mudah dia, ayahanda kawasan. Atuk Nabi ni, Abdul Muttalib. Jadi jemaah haji bila masuk Mekah mesti jumpa Abdul Muttalib. Izinkan kami untuk pergi lakukan ibadah haji. Apa kata Abdul Muttalib? Aku ini hanya hamba Allah. Kaabah itu adalah milik Allah. Silalah kalian untuk menjadi tetamu Allah. Aku yang akan memberi makan kalian atas rezeki Allah. Abdul Muttalib bagi makan. Setiap jemaah haji dapat makan free. Kalau seorang dapat makan free harga RM10, jemaah haji ada RM10,000, berapa? RM100,000. Kalau lah haji itu 10 hari, RM1 juta. Abdul Muttalib keluar duit dia sendiri. Jadi orang hormat dengan Abdul Muttalib. Sebab tu bila Nabi berdakwah, tak ramai yang boleh pukul Nabi. Tak ramai orang boleh pukul Nabi. Sebab apa? Sebab semua orang masih hormat. Ni anak, ni cucu Abdul Muttalib, anak Abdullah. Yang berani pukul Nabi, Abu Lahab, Abu Jahal. Sebab apa? Dia level-level pangkat pak saudara, pak menakan. Pendekkan cerita, Nabi pergi ke Taif. Sebab apa? Orang Taif masih lagi terhutang budi dengan Nabi. Pergilah Nabi ke Taif, Nabi jumpa pembesar. Betul sangkaan Nabi. Mereka masih bagi muka sebab ini cucu Abdul Muttalib. Masih bagi muka ni anak Abdullah. Masih bagi muka dia ini adalah Bani Hashim. Maka bagilah Muhammad bercakap, tapi ada daripada ramai-ramai pembesar Taif pergi jumpa budak-budak nakal. Pergi jumpa budak-budak basikal lajak. Dia pergi bagi duit, bagi makan, bagi benda manis. Nanti Muhammad lalu engkau pukul. Muhammad lalu engkau baling. Muhammad lalu engkau sakiti dia. Diorang tak nak buat sebab apa? Masih hormat, tapi ada yang nakal ni. Tuan-tuan, apa berlaku, tuan-tuan? Hadis yang panjang. Nabi dah berdakwah tapi seorang penduduk Taif pun tak nak terima. Maka Nabi keluar. Tapi tuan-tuan, apa berlaku? Budak-budak basikal lajak ni kepung Nabi. Saya ulang tadi Syama'il Muhammadiyah. Nabi tough tak? Nabi solid, Nabi sehat, tapi Nabi tak pernah pukul budak-budak. Tuan-tuan, nampak budak, layan. Nabi paling suka jumpa budak, anak yatim ke tak anak yatim, Nabi akan letak tangan dekat kepala dia. Dan Nabi akan baca doa, Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Ya Allah, beri budak ini kefahaman agama. Sebab tu tuan-tuan, jumpa budak, tak payahlah letak tangan kan, tak letak tangan. Tangan tuan-tuan bau kari kan tuan. Letak tangan, Allah, apa pakcik, apa. Tuan-tuan sembang dengan dia, adik, Dajjal buat apa? Tuan-tuan, dengan tuan-tuan sembang pada anak-anak ni, nanti dia akan bina confident ataupun dia punya keyakinan diri. Dia dah tak takut dengan orang tua. Pendekkan cerita, tuan-tuan berlemah lembutlah dengan kanak-kanak. Saya cerita pasal lemah lembut kanak-kanak ni, teringatlah. Adik-adik dah pernah pergi umrah belum? Niat dia boleh pergi umrah satu hari nanti. Amin, insya-Allah. Tuan-tuan juga yang belum pernah pergi umrah, makcik belum pernah pergi umrah, niat nak pergi umrah, meninggal tak pergi umrah, tak apa, at least dah ada niat. Tapi siapa yang nak pergi umrah, ni ada tips. Saya mutawif kan, tapi saya tak selalu pergi juga lah, setahun sekali ke, macam itulah. Satu hari tu, saya beratur nak pergi masuk Raudah. Sekarang nak masuk Raudah pakai apps. Nama apps dia Ittamarna. Ikut rezeki lah. Saya bawa jemaah saya, ada seorang jemaah saya ni makcik, Masya Allah, umur 60 tahun. Sampai Madinah, Ustaz nak masuk Raudah. Makcik, ini bukan urusan saya, ni kita serah pada Allah. Sebab apps tu, kalau dia penuh, dia warna merah lah. Tak boleh masuk. Makcik doa banyak-banyak makcik. Kalau betul makcik nak, Allah mesti mudahkan.
1 jam call, Ustaz, makcik nak masuk raudah. Oi, makcik ni, ya Allah. Kita geram juga. Saya kata, makcik tengok makcik, Ustazah Asma Harun pun tak boleh masuk, saya kata. Ustazah Asma ni makcik, Asma Harun. Kalau follower Facebook tu, Masya Allah. Tak boleh makcik tengok ni. Sebab apa? Ibu ayah, masuk raudah, pergi umrah, bukan siapa yang mampu, tapi siapa yang mahu. Saya ulang, bukan siapa yang mampu, bukan orang paling banyak duit, bukan orang paling banyak kudrat, bukan orang paling famous. Tak, siapa yang mahu. Makcik kata, Ustaz, Allah makbulkan kan Ustaz? InsyaAllah, kalau betul kena kayanya. Tuan-tuan, dia call saya sejam. Ustaz, dah boleh ke buka? Dia tak boleh pandai buka apps. Makcik umur 60, belum lagi makcik. Tuan-tuan berlaku, tuan-tuan, ni cerita betul tuan-tuan. Pukul 3 pagi saya terbangun, saya buka apps tu. Teringat makcik tu pukul 3 pagi ya. Ingat awet tak apa juga makcik nak. Pukul 3 pagi, gurau lah. Memang betul-betul saya nak pergi tandas. Tengok-tengok apps hijau tuan-tuan. Saya call makcik tu. Memang tak tidur. Ustaz, kenapa call? Makcik, yang lain tengah tidur. Kejut tu yang budak-budak dalam tu. Kejut. Sebab sekarang tengah boleh masuk. Oh, tuan-tuan, banyak doa. Kak, saya buat program di TV RTM tahun 2017 nama Salam Baitullah. Ada seorang makcik kerja MBSA, Majlis Bandaraya Shah Alam. Sapu-sapu sampah. Setiap hari akan simpan RM1 dalam botol 1.5 liter. RM1 setiap hari. Jabatan Agama Islam Selangor datang nak bagi dia beras kan. Bukan sebab duit ni. Tengah masuk rumah, makcik, duit RM1 tu kenapa letak atas TV? Bahaya hilang nanti. Apa orang Jabatan Agama Islam Ustaz tu kata? Bahaya hilang nanti. Masuklah bank. Tak, ni nak bagi motivasi supaya makcik simpan RM1. InsyaAllah mana tahu makcik ada rezeki pergi umrah. Allah. RM1 sehari bang. RM1 sehari. Masya Allah. Berapa sangatlah sebulan? RM30. Setahun? RM365. Makcik dah simpan berapa tahun? Alhamdulillah dah 5 tahun. Allah. Tuan-tuan asbab tu, ustaz tu, Masya Allah. Kami ni berkawan, rupa-rupanya kami buat program Salam Baitullah. Dia cerita, setahun kemudian saya buat program Salam Baitullah, ada satu travel agency memang nak sponsor 100 jemaah. Kami masukkan dia. Menangis dia. Nak kata apa? Semua tu rezeki Allah. Tadi nak kata masuk raudah. Kalau pakai apps. Zaman sebelum pakai apps, budak-budak cerita sikit saya beratur, tak dapat masuk. Beratur, tak dapat masuk. Pak Gad Raudah dia kata, Anta Malizi? Naam, ana Malizi. Engkau orang Malaysia? Ya, aku orang Malaysia. Anta Malizi? Wallahi ana Malizi. Ahsanun nas, dia kata. Ahsanun nas ni sebaik-baik manusia. Orang Malaysia ni rupanya Pak Gad Saudi, Pak Gad Madinah, dia suka. Aku cakap, macam mana kau tahu aku Malaysia? Kenapa kau tak cakap aku Indonesia? Kita tahu bezalah, dia kata. Orang Malaysia, dia cakap bukan saya cakap. Orang Malaysia, dia punya baju dia, warna dia lembut-lembut, dia kata. Warna hijau, warna biru, sambil beratur kan kalau dah disembang dengan saya. Orang Indonesia, baju dia striking, dia kata. Kalau tuan-tuan tengok live haji ataupun live kalau solat solat tarawih, telekong putih, jubah hitam, tiba-tiba ada jubah pink, endon lah tu tuan-tuan. Tak apalah akak yang pakai jubah pink, tak apalah. Dia pink okey lagi. Oh, gelak kuat lah. Teringat isteri ke? Masya Allah. Dia tiba-tiba ungu. Tiba-tiba, dia kata, tak apalah. Itu nama dia. Bukan kita rendahkan. Tapi dia orang cakap. Bukan saya cakap. Pendekkan cerita last. Saya beratur, saya kata apa? Kau tak ada tips ke nak mudah masuk raudah? Dia kata, masuk raudah ni rezeki. Sama juga. Takkan tak ada tips. Dia kata, aku bagi tahu kau tips ni. Kau jangan cerita kat orang lain. Oh, tak boleh. Kalau aku tahu aku tercerita kat orang lain macam mana? Tak apalah. Aku tengok orang baik, aku cerita kat kau. Dia kata. Tapi silap dia cerita, tuan-tuan. Saya cerita kat semua orang, tuan-tuan. Apa dia kata? Kalau engkau beratur nak masuk raudah, engkau bawa budak. Pegang budak. Kalau ada babi, betul ya. Silap lah, tuan-tuan. InsyaAllah. Astaghfirullah. Engkau ada bayi, dukung. Daripada jauh aku akan panggil. Sebab kami diajar oleh para imam kami, Imam Masjid Nabawi, mudahkan urusan anak-anak syurga untuk masuk dalam taman syurga. Saya salam dia, saya keluar tak beratur. Kau pergi mana? Cari budak. Aku cakap. Betul ni? Cerita betul kan? Saya keluar, saya cari jemaah. Ada budak nama, ni cerita betul. Abdullah bin Syahrizan. Ni cerita betul. Syahrizan tu kawan saya, ustaz juga. Dia bawa anak dia pergi umrah. Abdullah ni tuan-tuan jenis letak tidur. Ataupun kalau tak tidur pun dia senang. Mesra alam. Tuan-tuan saya bawa. Daripada jauh dia panggil saya. Masuk.
Berjaya masuk tuan-tuan sekali, saya cerita kat jemaah saya. Abdullah tu, gila-gila semua pakai. Semua dapat. Ni tuan-tuan kalau lepas ni, kerana beratur, pakai tip saya ni. Pakai tip saya ni, insya-Allah. Tuan-tuan, kenapa saya cerita umrah tadi? Kenapa cerita umrah? Nak bagi tahu bahawa macam mana Nabi sayang kita, betul? Tuan-tuan, Taif, budak-budak datang pukul Nabi. Bila budak-budak datang nak pukul Nabi, Nabi kuat, Nabi sasa, Nabi perkasa, tapi Nabi takkan pukul budak-budak. Maka Nabi lari pada budak-budak tu. Budak tu baling batu, baling kayu, tuan-tuan dalam kitab sebut Ar-Rahiq Al-Maktum sebut, larinya Nabi daripada kanak-kanak bukan sebab Nabi takut, tapi Nabi kasih kepada mereka. Tapi kanak-kanak tu tak faham, dia ingat Nabi takut, makin kuat dia lari. Bila Nabi lari, tuan-tuan, dalam riwayat bagi tahu, banyaknya darah Nabi yang keluar, kasut Nabi berkocak, banyaknya air darah dan peluh Nabi dalam kasut Nabi. Punya banyak darah yang meleleh dalam kasut Nabi sampai Nabi lari tu berkocak darah. Bayangkan berapa banyak darah Nabi. Tuan-tuan, apa berlaku tuan-tuan? Sampai hujung kampung, budak-budak dah tak kejar. Nabi baca doa, tuan-tuan. Doa yang begitu hebat yang menyebabkan arash bergegar. Turun malaikat penjaga jabal, penjaga gunung. Turun malaikat penjaga gunung jumpa Nabi. Ya Rasulullah, aku ni penjaga gunung Uhud. Aku penjaga gunung-gunung sekitar Jazirah Arab ni. Aku penjaga gunung. Aku diizinkan oleh Allah untuk mengangkat gunung Uhud, mengangkat gunung-gunung ini, melepehkan, menghancurkan penduduk Taif atas kesakitan yang mereka telah lakukan kepadamu, ya Rasulullah. Seperti mana kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, bukan mereka ni benci dengan umatnya, tak. Nabi Nuh angkat tangan, Nabi Nuh kata apa? Ya Allah, turunkan keputusanmu. Tuan-tuan, waktu ni Nabi dah boleh untuk balas dendam, tapi Nabi angkat tangan sekali lagi selepas bercakap dengan malaikat penjaga gunung. Nabi doa apa? Ya Allah, lahirkan daripada tulang sulbi mereka, lahirkan daripada air mani mereka, lahirkan daripada zuriat mereka, mereka generasi yang akan ucap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekarang penduduk Taif, antara tempat yang kita akan ziarah kalau pergi umrah, pergi Taif. Tuan-tuan akan tengok orang Taif 100% Islam, dan orang Taif di antara orang yang lembut. Sampai sekarang orang Taif kata, tahu kenapa kami lembut? Sebab kami didoakan oleh Nabi. Masya Allah. Tuan-tuan nak tengok kasar, tuan-tuan tengok orang Mekah. Siapa pernah pergi haji tahu, orang Mekah memang kasar. Ya Allah, ya Allah, haji, ya Allah, Allah. Kan? Betul tak? Pergi Madinah, ya Allah, ya Allah, haji, haji, ya Allah. Memang gitu dia kata. Sebab orang Taif, Madinah, lembut hatinya, kami didoakan oleh Nabi. Pendekkan cerita, tuan-tuan, boleh tak Nabi doa untuk hancurkan penduduk Taif? Boleh. Tapi Nabi tak pilih jalan tu. Ustaz, tu Nabi macam mana kita nak contoh? Baik, kalau kita rasa Nabi begitu pemaaf, jom kita kenal seorang ulama. Ulama Nusantara. Saya tak nak sebut ulama Indonesia. Kita ni dulu sekali, tapi dipecah-pecahkan oleh penjajah. Kita sekali, dulu ada seorang ulama Nusantara namanya Buya Hamka. Buya Hamka ni orang Minangkabau. Orang Minang. Dia ni Masya Allah tak setuju dengan pemecahan Indonesia, Malaysia, Brunei. Tuan-tuan perasan tak? Selangor Darul Ihsan, Terengganu Darul Iman. Mana Darul Islam? Mana Darul Islam? Iman dah ada, Ihsan. Darul Islam, Brunei Darul Islam. Jadi kita dulu sekali. Jadi Buya Hamka tak setuju dengan Soekarno. Soekarno Presiden Indonesia yang pertama, dia buat gerakan namanya Ganyang Malaysia. Jadi Bung Karno berselisih pendapat dengan Buya Hamka. Buya Hamka kata kita satu Nusantara. Saya setuju dengan Buya Hamka. Kenapa dibeza-bezakan kita? Ni sila hari bulan tuan, muka pun Jawa Bugis ni kan. Adalah seorang dua muka Malbari sikit kan. Tak apalah 786. Islam juga. Apa nak bagi tahu? Kita ni semua sama je. Aulaku Buya Hamka ditangkap, dimasukkan penjara. 4 tahun dalam penjara. Tapi Buya Hamka, walaupun 4 tahun dalam penjara, hatinya lapang. Dek, andai kata kamu melalui kesulitan, bang, andai kata kita melalui ujian, jangan pandang ujian itu sebagai bala daripada Allah. Pandang bahawa Allah sedang nak beri nikmat kepada kita. Buya Hamka, bila kena penjara, dia tak meroyan. Dia kata apa? Allah bagi aku peluang untuk masa penuh untuk menulis kitab. 4 tahun Buya Hamka dalam penjara, siap kitabnya Tafsir Al-Azhar. Siap kitab Tafsir Al-Azhar, University Al-Azhar. Tengok.
Dan akhirnya Universiti Al-Azhar bagi PhD kehormat kepada Buya Hamka. Doktor Buya Hamka. UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Universiti saya kan. Saya tak panggil UKM Universiti Kebangsaan Malaysia. Universiti Kebanggaan Malaysia. UTM ada? Tak ada. Gurau. UKM tuan-tuan bagi profesor kepada Buya Hamka. Profesor Dr. Buya Hamka. Tuan-tuan, Buya Hamka keluar daripada penjara meneruskan kerja dia sebagai ulama. Tiba-tiba Bung Karno meninggal dunia. Bung Karno Muslim. Yalah, walaupun pelik sikit Bung Karno ni, tapi tak apalah, tetap Muslim. Datang General Sudirman. Ustaz, Sudirman dekat Malaysia penyanyi. Ya, di Indonesia Sudirman ni nama yang banyak. Salah seorangnya General Sudirman. General Sudirman inilah orang yang bawa wasiat Bung Karno jumpa Buya Hamka. Bung Karno meninggal, jumpa Buya Hamka, General Sudirman, maka Buya kata, apa hajatmu wahai Sudirman? Wahai Bung Karno, wahai Buya, ini ada wasiat Bung Karno. Kalaulah Bung Karno meninggal, Hamka lah yang menjadi imam. Apa laku tuan-tuan? Hamka ambil selendang dia, Hamka ambil jubah dia, Hamka pergi bersama Sudirman untuk pergi jadi imam solat jenazah. Anak murid semua pelik. Wahai Buya, kalau engkau jadi imam hari ini, engkau mengiktiraf ni Bung Karno, engkau kenapa? Engkau tak rasa sakit ke? Engkau tak rasa sedih ke? Apa kata Buya? Aku belajar memaafkan seperti mana Nabi melalui peristiwa Taif. Tuan-tuan, ini akhlak ulama. Saya, tuan-tuan jangan cerita. Dendam dengan kawan lama pun masih ada lagi, tuan-tuan. Tapi belajarlah memaafkan. Tuan-tuan, ada satu kisah. Nabi tengah majlis macam ni. Majlis macam ni. Datang seorang sahabat solat lewat. Solat. Udahlah solat lewat. Tak join majlis. Udahlah lewat, tak join majlis. Belah macam tu je. Nabi nampaklah sahabat, pandang sahabat tu. Nabi kata apa? Telah berlalu daripada kita ahli jannah. What the fish? Saya gurau dia. Apa ni? Dah lah lewat solat, masuk majlis pun tidak, tiba-tiba ahli jannah. Sebab tu tuan-tuan, yang bercakap kat depan ni belum tentu ahli jannah. Entah ada ahli jannah pada kita ni. Entah kita semua. Amin insya-Allah. Nabi kata telah berlalu ahli syurga. So terkejut sahabat. Ada seorang sahabat Nabi ni, dia bangun habis majlis, dia cari sahabat tu. Tengok sahabat tu kat pasar, tengok pada jauh apa dia buat, amalan dia buat. Habis dengan amalan tu, tak ada apa pun. Pergi masjid balik solat sekali, pergi pula malam. Akhirnya sahabat ni tidur rumah sahabat tu. Ketuk pintu tidur, tapi tak bagi tahu sebab apa. Kata aku nak malam rumah kau. Dulu senang tuan-tuan, saling percaya. Sekarang jangan buat pasal. Jangan orang tepi jalan kata jomlah tidur rumah saya. InsyaAllah besok masuk muka depan harian metro tuan-tuan. Pendekkan cerita. Sahabat yang duk tengok sahabat tu sampai sudah Muaz bin Afra tengok sahabat tu, tak ada apa yang special. Tahajudnya biasa, tak ada lebam-lebam tahajud, tak ada sampai menangis malam-malam, tak ada, biasa. Pergi solat subuh sama, aku macam tu, kenapa dia ahli jannah? Akhirnya sahabat beritahu pada sahabat tu. Muaz beritahu, Muaz bin Afra, bukan Muaz bin Jabal, tu Muaz yang lain. Nama Muaz ni bagus, kalau ada cucu, bagi nama Muaz. Tak payahlah nenek bagi nama pelik-pelik kat anak, kat cucu. Kalau anak kita nak bagi cucu kita nama pelik-pelik, larang lah. Saya paling pening kepala pergi ceramah sekolah. Nama siapa dik? Everus. Hah? Nama apa? Everus lah ustaz. Apa berus? Serius tau? Macam ni je nama kamu ni? Averoi. Masya Allah. Everus. Rupanya Everus ni nama Latin bagi Ibnu Rushd. Bagilah nama Ibnu Rushd. Macam Ibnu Sina, nama Latin dia Avicenna. Nak pakai nama Latin, okey lah. Saya tak kisahlah, itu pandangan peribadi, ikutlah. Tapi janganlah bagi susah-susah. Bagi nama yang simple, Muaz. Muaz ni sahabat Nabi, ramai nama Muaz. Muaz bin Afra, Muaz bin Jabal, Muaz bin Amr, Muaz, banyak Muaz. Pendek, Muaz. Yang sekarang lagi bahaya. Minta maaf selingan Ada anak nama Rayyan, betul? Paling banyak dekat sekolah saya ceramah nama budak Rayyan. Bagus Rayyan, pintu syurga. Dah tu kenapa bahaya Ustaz? Bila saya tanya nama apa dik? Ryan. Ryan ni pelakon Hollywood. Berlakon dalam Netflix. Rayyan itu adalah pintu syurga. Oh beza Ustaz? Beza. Mengadu nak Ryan. Tahu dekat UK ada Ryanair. Ikat anak tu dekat kapal terbang baru tahu. Rayyan. Sebab nama tu doa. Patah balik cerita. Muaz. Jam. Apa amalan sahabat ni sampai dia masuk
syurga. Maka dia tanya pada sahabat tu, wahai sahabat, Nabi kata engkau ahli jannah. Menangis dia, aku tak tahu apa amalan aku yang buat engkau masuk syurga. Maka mereka jumpa Nabi, ya Rasulullah, dia tak tahu apa amalan dia masuk syurga. Apa boleh kita belajar? Kita tak tahu amalan kita mana masuk syurga. Bersungguhlah buat mana amalan pun sampai Allah iktiraf amalan tu. Macam mana nak tahu Allah iktiraf amalan tu? Macam manakah nak tahu Allah iktiraf amalan tu pada kita? Antara tanda amalan itu iktiraf, antara tanda amalan itu Allah terima, antaranya adalah amalan itu istiqamah, melekat dengan kita. Apa maksud istiqamah? Berterusan? Betul. Tetapi istiqamah maksudnya amalan tu kalau kita tak buat hari tu, kita rasa tak sempurna hari kita. Contoh, saya ni ustaz, alhamdulillah hari-hari, tiap hari baca 10 ayat Quran, contoh. Hari tu tuan-tuan tak baca 10 ayat Quran, rasa gelisah. Ataupun contoh, orang tu setiap malam solat witir, malam tu tak witir, tak boleh tidur. Oh, aku tak witir lagi. Itu masuk istiqamah. Sahabat ni apa yang dia buat? Nabi kata, ada tak satu amalan yang kau tak pernah tinggal? Ada ya Rasulullah, satu amalan yang aku tak pernah tinggal. Amalan yang aku tidak pernah tinggal adalah setiap kali sebelum tidur, aku akan istighfar dengan banyaknya, minta ampun kepada Allah, dan aku akan maafkan dosa orang lain padaku. Simple tak tuan-tuan? Simple. Tapi cakap simple, nak buat bukan senang. Tapi cubalah kalau mampu. Yang kedua, peristiwa Taif. Dan yang ketiga tuan-tuan, tadi pengurusi kita ada sebut, kita ni Masya Allah masuk masjid, kita tak peduli dah bendera kita warna apa. Tak apa, saya cerita sikit. Yang ketiga ni lah kualiti Nabi yang paling penting. Tuan-tuan, saya tak ada benda lain. Saya bukan orang politik. Tak nak pun cerita politik. Tapi disebabkan nanti pemilihan calon, penamaan calon 6-11, saya nak cerita. Siapa pun pemimpin yang kita pilih, kalaulah dia ada kualiti macam ni, tuan-tuan pilihlah. Yang paling penting, pemimpin itu pemimpin yang nak jaga Islam. Yang kedua, pemimpin tu ada sikap Nabi, yakni sikap melebihkan orang bawah lebih daripada dirinya. Kalau ada, pilihlah. Saya tak cakap mana-mana parti. Sebab apa? Sebab kita dah terlampau banyak berpecah. Dah terlampau banyak berpecah. Carilah benda yang boleh menyatukan kita, yakni apa? Yakni Islam. Apa berlaku? Satu hari itu tuan-tuan, Nabi dengan para sahabat gali, perigi, perang Khandaq. Para sahabat lapar, sebab apa? Dah lama tak makan. Bila dah lama tak makan tuan-tuan, para sahabat ada yang protes. Ya Rasulullah, doalah biar turun sampai makanan daripada langit kepada bumi. Seperti mana yang didoakan oleh Musa, turun turun makanan manna wassalwa, manisan dan juga burung-burung turun daripada langit. Ya Rasulullah, doalah. Rasulullah buka baju dia tuan-tuan. Dekat baju Rasulullah ada 3 ketul batu yang Nabi sendiri tengah ikat sebab tengah tahan lapar. Bererti Nabi ni tuan-tuan, orang duk ingat Nabi ada simpan makanan. Tak, Nabi pemimpin yang melebihkan orang lain lebih daripada diri dia. Tak habis yang tu tuan-tuan. Sahabat tengok, Hanzalah, nama sahabat Hanzalah tengok Nabi punya batu dekat perut. Malu dia, aku tadi makan, Nabi tak makan. Apa berlaku? Ada seekor lagi kambing, dia sembelih, dia masak, dia panggil Rasulullah. Ya Rasulullah. Dia bisik, ada makanan kambing kat rumah aku, marilah makan. Rasulullah buka mulut, Rasulullah kata, sahabat kita ni ada masak kambing, mari makan kambing. Tuan-tuan, tak pernah Nabi nak sorok-sorok untuk diri dia. Ya Allah tuan-tuan. Tuan-tuan, berapa banyak kita sorok makanan tuan-tuan? Tak percaya? Pergi kenduri kahwin. Kenduri kahwin pukul 2 habis dah lauk. Mana lauk semua? Bawah meja. Akak-akak lah kan? Tak ada, alhamdulillah. Ya Allah. Belum cerita bantuan banjir, minta maaf sebut belum cerita bantuan PKP. Saya dulu buat NGO, pergi bawa beras. Letak beras nak letak mana? Alah ustaz, letak depan lah. Tak apa, letak belakang lah. Alah ustaz, janganlah. Saya pun bawa ke belakang, degil kan. Rupanya 5 kampik dah belakang beras. Mana NGO bagi? Simpannya kita. Tapi Nabi tak. Nabi panggil, para sahabat datang. Berpeluh sahabat Nabi Salah ni. Tapi mukjizat Nabi bagi tak habis tuan-tuan. Tak habis. Masya Allah. Tak habis. Tuan-tuan yang saya kasihkan Allah, Nabi melebihkan umat lebih daripada diri Nabi. Nabi melebihkan umat lebih daripada diri Nabi. Tuan-tuan yang saya kasihkan Allah Subhanahu Wa Taala, ini kualiti yang ada pada Nabi yang menyebabkan kita sepatutnya rasa cinta dan kasih pada Nabi. Tuan-tuan,
Bab kedua berkaitan akhlak Nabi, kemuliaan Nabi. Bab ketiga nak buat apa? Jom kita kira. Tuan-tuan, kita dah lebih kurang ceramah ni lebih 1 jam. Perasan? Tak perasan. Ceramah best. Tak ada orang nak puji, kita puji diri sendiri. Last kak. Ceramah bagus. Tapi yang lebih bagus, apa yang kita bawa balik daripada ceramah ni? Macam mana ustaz cerita ni? Mantap. Gelak kita. Apa yang kita dapat? Entah. Ini yang tak best. Jadi apa yang patut kita buat? Saya nak bagi oleh-oleh pada tuan-tuan. Sebab guru saya almarhum Tuan Guru Ismail Kamus, dia kata apa? Tiap tahun sambut Maulidur Rasul, penceramah berubah-ubah. Juadah makan berubah-ubah. Tajuk berubah-ubah. Engkau tak berubah. Faham tuan-tuan? Saya sentap dengar, betul juga. Maka saya nak bagi oleh-oleh 3 amalan. Tuan-tuan boleh tak letak target dalam hidup. Aku sekarang umur 50, mulai tahun ni Ustaz Rahmat cerita satu amalan sunnah aku nak buat tahun ni. 1444 Hijrah, umur aku 50, aku buat satu amalan. 1445 panggil ustaz lain pula. Ustaz tu pula ajar-ajar ceramah, dia bagi satu amalan, 2 amalan. 1446, begitulah seterusnya sampai umur kita 60. Maksudnya dah 10 tahun ataupun 10 kali kita sambut Maulid Rasul pada umur 60. Dah 10 sunnah kita lakukan. Ini yang boleh kita nampak perbezaan diri kita tahun demi tahun. Aku tahun ini lebih baik daripada tahun yang lalu. Apa amalan dia Ustaz? Simple. 3 amalan ni saya wasiatkan. Mampu buat 3 bagus. Tak mampu buat 3, buat 2. Tak mampu buat 2, buat 1. Amalan yang pertama, Nabi banyaknya solat sunat witir sampai para sahabat ingat witir tu wajib. Siapa yang mampu mula malam ni? Habis solat isyak, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Zikir, doa. Habis doa, terus solat sunat witir. Boleh ke? Boleh. Hai, macam tak percaya je. Percayalah, saya dah tahu lah. Mufti Melaka saya kenal. Saya PU tau, tapi tak ada masalah ya. Tak ada kes-kes ya, alhamdulillah. Faham ya? Tuan-tuan, witir tak wajib tidur. Bila last buat witir? Ramadan. Betul? Kan lepas tarawih, terus witir, tidur ke? Witir bukan hanya Ramadan bang. Yang hanya Ramadan, tarawih. Kau jangan buat rajin lepas ni tarawih. Witir. Ustaz, berapa rakaat Ustaz? Oh, sambung balik Masya Allah. Mati balik. Inilah masalah pakai Apple tuan-tuan ya. Masya Allah. Sambung. Tuan-tuan, berapa rakaat? Afdal 3 rakaat. Berapa salam? 2 salam. Apa tu 2 salam bang? 2 rakaat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Bangkit lagi 1 rakaat. Sahaja aku solat sunat witir 1 rakaat kerana Allah Ta'ala. 1 rakaat bagi salam. Faham? Witir. Ustaz, kalau saya nak 1 rakaat, boleh. Muawiyah bin Abu Sufyan selalu buat 1 rakaat. Cuma kata guru saya Buya Yahya, jangan selalu sangat buat 1 rakaat, itu tanda pemalas. Ustaz, Muawiyah buat. Muawiyah ni dia orang pemimpin negara. Dia orang nombor 1, PM, Presiden. Sibuk urusan seharian dia. Maka setiap hari dia akan tidur lewat, sampai rumah lewat, sampai habis lewat. Jadi apa? Dia tak larat, maka dia buat 1 rakaat sebab penuhnya jadual dia. Macam saya lah, habis ceramah ni, nanti ada selawat, ada makan. Ada makan kan? Ada makan. Ada makan apa semua. Habis-habis pukul 11. Saya balik KL sampai pukul 1 pagi. Kenapa Ustaz tak buat witir sini? Witir yang terbaik buat witir di rumah. Oh ya ke Ustaz? Ya. Witir di rumah, solat sunat di rumah menghidupkan rumah kita daripada kematian. Maksud kematian tu bukan orang mati tu. Matinya rumah daripada roh Islam. Habis Ustaz nak buat kat masjid, boleh juga buat kat surau masjid. Cuma afdal. Afdal tu apa? The best. The best 3 rakaat. The best di rumah. The best 2 salam. Tapi saya sampai rumah pukul 1 pagi, saya buat 1 rakaat, tak larat. Tak apa lah. Tapi takkan besok saya balik 1 pagi juga? Dah. Besok balik awal, maka buatlah 3 rakaat. Faham tak Buat 3 rakaat, the best. Ustaz, banyak, paling banyak berapa? Paling banyak. Tak payahlah banyak-banyak, 3 pun belum tentu. 3 dulu. Witir, saya wasiatkan witir. Nabi banyak solat witir, Nabi suka solat witir. Tuan-tuan kalau mampu mula witir. Malam ni resolusi aku nak buat witir. Ustaz minta maaf Ustaz, witir saya rasa saya susah nak buat. Kenapa? Ustaz faham lah Ustaz. Solat fardu pun lalai Ustaz.
Jangan cakap witir. Macam mana Ustaz? Baiki solat fardu. Yang kedua, saya nak wasiatkan, kalau mampu puasa Isnin, puasa. Ustaz, kenapa Isnin? Kenapa bukan Selasa, bukan Khamis, bukan Jumaat? Banyaknya Nabi puasa pada hari Isnin. Abu Darda tanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami nampak kau banyak puasa pada Isnin. Kenapa?" Hari Isnin hari aku dilahirkan dan hari aku mendapat kerasulan. Sukanya aku, gembiranya aku atas kelahiran aku berpuasa pada hari Isnin. Akak, kalau ada cucu, kalau ada anak, suruh dia orang puasa Isnin. Suruh puasa Isnin. Try. Bang, saya ni nakal juga dalam sekolah. Darjah 6 tu, tapi sebab kami, keluarga kami ni, ayah saya bukan ustaz. Ayah saya baru nak start. Ya, ayah saya tak ustaz, mak saya bukan ustazah, tapi dua-dua ni ada semangat agama. Dia dengar daripada ustaz kami, Kiai Haji Rahim, dia kata ajar anak-anak puasa Isnin. Kami mula umur 5 tahun, 5 tahun pula, umur darjah 5, kami digalakkan dalam keluarga berpuasa. Siapa puasa Isnin, boleh pilih nak buka puasa apa. Jadi semangat lah. Hari Isnin boleh fikir nak makan KFC, hari Isnin boleh nak makan pizza. Betul ni. Jadi saya puasa Isnin. Apa berlaku? Darjah 6 saya puasa. Saya ingat lagi, saya tengah puasa, darjah 6, dekat kelas, ada seorang cikgu saya pesan kat saya, "Rahmat, kenapa tak turun makan? Kawan-kawan semua turun makan, kita duduk dalam kelas lah sebab puasa." "Oh cikgu, saya puasa." Darjah 6. Darjah 6 kan dah ingat apa berlaku. "Puasa cikgu." "Puasa? Tak ada duit Nah. Pergi makan." "Tak cikgu, saya memang puasa." "Memang keluarga kamu puasa?" "Oh nah, buat buka puasa." Oh seronok tuan-tuan, dapat duit. Dapat duit buka puasa. Rupa-rupanya, cikgu bangun, cikgu-cikgu balik bilik guru, mereka buat apa? Membawang. Tapi membawang yang baik. Mulalah cikgu, contoh nama cikgu saya, Cikgu Hasnah. Cikgu Hasnah bagi tahu dekat Cikgu Faizah. "Faizah, kau tahu tak?" "Mana saya tahu, dengar cerita dengar cerita dulu." "Mak, kau tahu tak Rahmat tu puasa?" "Oh puasa, ya Allah, budak baik agaknya." Agak-agak mak dia macam mana membawang cerita. Tak sabar. Kenapa saya tahu? Bila saya dah dewasa ni, saya masih lagi jaga ukhuwah, menjaga silaturrahim dengan cikgu-cikgu saya. Saya jumpa dengan salah seorang cikgu saya sekolah rendah. Dia jumpa saya, "Ya Allah Rahmat." Dia pukul saya sini kan. "Bertuah budak ni, sejak sekolah lagi kami tahu dah kau budak baik." Kenapa? Sebab sejak sekolah kau puasa Isnin. Tuan-tuan nak kata apa? Apa yang kita ajar anak-anak kita puasa Isnin ke, witir ke, percayalah, bila atuk dengan nenek dia meninggal dunia, paling tidak dia ingat, atuk dulu selalu ingatkan solat witir. Nenek dulu selalu ajak puasa Isnin. Kalau dulu nenek hari Isnin petang-petang mesti dah ajak pergi cari makanan buka. Tinggalkanlah memori yang baik kepada zuriat kita. Bukan dia ingat kita benda-benda buruk. Tuan-tuan, kalau boleh puasa Isnin. Nak galakkan budak-budak puasa Isnin? Saya dululah. Siapa puasa Isnin, boleh pilih nak makan apa malam tu. Okey tuan-tuan, puasa Isnin. Yang ketiga dan yang terakhir. Tuan-tuan kalau mampu, tak mampu tak apa. Tuan-tuan cuba tadi puasa solat sunat witir, puasa putih. Yang ketiga, yang ni paling simple. Tak mampu juga saya tak tahulah. Habis solat jangan lupa baca ayat kursi. Siapa yang tak hafal ayat kursi, mai jumpa saya. Kita kapankan tuan-tuan Kursi budak dah 6 tahu. Tapi kadang-kadang kita lupa. Lepas salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Berapa ramai pelajar keluar handphone. Ataupun paling tidak bangkit belah. Jangan bangkit melainkan baca ayat kursi. Kenapa? Nabi janji. Saya ulang. Nabi janji. Bukan saya janji. Janji saya tak boleh pakai tuan-tuan. Janji Nabi. Barang siapa yang melazimi membaca ayatul kursi selepas solat, lazimilah dia kerana dia akan masuk ke syurga. Simple tak kak? Simple. Tuan-tuan, saya wasiatkan 3 perkara. Tak mampu buat 3, buat 2. Tak mampu buat 2, buat 1. Tak mampu buat 1, talkinkan dirimu. Teruk sangat dah. Saya wasiatkan 3-3 ni. Kalau mampu buat 3-3, buat 3-3. Tak mampu buat 3, buat 1 tahun 1. Mula dengan paling simple. Habis solat nanti baca ayat kursi. Lepas tu boleh cuba untuk solat sunat witir ataupun puasa Isnin. Kamu pelajar-pelajar ni lagi patut suka puasa. Sebab pelajar kan miskin. Kan? Miskin kan? Puasalah jimat ekonomi Tuan-tuan, pelajar miskin tuan-tuan. Miskin. Saya tahulah saya pernah jadi pelajar. Kan? Tapi saya jadi pelajar kaya Pelajar miskin kan makan Maggi Sebenarnya yang makan Maggi bukan miskin Yang lebih miskin daripada orang makan Maggi adalah orang yang makan Maggi kawan dia. Wallahu alam tuan-tuan.
Kita dah pergi 3 fasa, kenali Nabi melalui fizikal, kenali Nabi melalui akhlak ataupun sikap. Yang ketiga, take of action, apa yang patut kita buat balik. Saya dah bagi oleh-oleh 3 perkara, terserah pada tuan-tuan perempuan untuk melakukan ataupun tidak. Tuan-tuan, last sebagai penutup, laukana bainana ya Rasulullah. Satu je, saya selalu buat macam tu. Kalau Rasulullah ada berdiri, Rasulullah ada depan kita, Rasulullah ada kat sini, soalan dia, Rasulullah pandang kita ni, Rasulullah bangga ataupun Rasulullah sedih? Saya ulang, Rasulullah bangga ataupun sedih? Ada satu program TV di Saudi, Fattabi'uni nama dia. Dia pergi cari orang, dia tanya terjah. Kalau Rasulullah ada kat sini, apa kamu rasa? Banyak yang menangis. Sebab apa? Sebab barangkali kami rasa, mereka rasa bahawa mereka telah mengkecewakan Nabi. Tuan-tuan tengok macam mana solat kita. Tengok macam mana sikap kita. Adakah Nabi bangga ataupun Nabi sedih tengok pencapaian hidup kita yang telah memalukan Nabi? Maka tuan-tuan rasa lemah adik-adik dalam pelajaran, laukana bainana ya Rasulullah. Rasulullah ada kat sini, Rasulullah bangga tak dengan pointer aku? Sentap. Rasulullah ada kat sini, Rasulullah bangga tak dengan pakaian aku, wahai wanita, menutup aurat ataupun tidak? Rasulullah bangga tak dengan media sosial aku? Rasulullah bangga tak dengan apa yang telah aku lakukan? Kalau kamu rasa boleh dengan yakin kamu jawab, Rasulullah bangga, beruntunglah kamu. Beruntunglah kita. Maka tuan-tuan, buat amalan tadi, semoga Rasulullah pandang kita dengan amalan tadi. Jadi tuan-tuan, cukup sekadar itu. Apa yang baik datang daripada Allah, yang kurang baik juga datang daripada Allah. Tapi sengaja Allah jadikan saya kurang baik kerana yang baik itu Nabi Muhammad dan yang maha baik itu Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, kalau kita tak bertemu lagi di dunia, kita bertemu di akhirat sana bersama dengan Nabi SAW. Amin. Kalau kita tak bertemu lagi pada hari yang lain, tuan-tuan, kita bertemu di syurga, insyaAllah. Wallahu alam. Saya serahkan kembali kepada pengurusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.